Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam atas nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Hari ini kita akan baca ayat dari surah Al-A'raf, dan merupakan ayat yang terakhir dari cerita Nabi Musa. Cerita Nabi Musa, kemudian kita akan masuk kepada cerita Nabi Adam pula. Cerita Nabi Adam. Banyak cerita Nabi-Nabi kan. Baik, kita baca dulu surah Al-A'raf ayat 171. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, wa idh nataqnal jabala, dan ingatlah wahai Muhammad, idh nataqna, ketika kami angkat, al-jabala, gunung, yakni gunung Tursina, fauqahum, ke atas mereka, yakni Bani Israel, ka'annahu dhullatun, seolah-olah gunung itu awan yang menaungi mereka, wa dhannu, dan mereka menyangka, mereka yakin, annahu waqi'un bihim, seolah-olah gunung itu akan jatuh menimpa mereka. Okey.
sambil kami berfirman kepada mereka, khudhu ma atainakum biquwwatin, terimalah dengan bersungguh-sungguh kitab Taurat yang telah kami berikan kepada kamu, wadhkuru ma fihi, dan ingatlah, yakni amalkanlah apa yang terkandung di dalamnya, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Okay? Supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Baik, ayat ini ayat yang menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka mengambil kitab Taurat dengan sungguh-sungguh. Sehingga waktu Allah Taala nak suruh mereka patuh kepada Taurat, Allah angkat gunung atas mereka, menaungi mereka seperti awan. Maknanya tengok atas tu gunung. Sebagaimana kita tengok lah ni awan atas kita, Bani Israel tengok atas tu gunung dia. Gunung yang nak jatuh menimpa dia. Allahu Akbar. Ni kalau kita cerita lah ni orang anggap dongeng lah. Macam mana gunung boleh terapung di atas tu. Nah, tapi inilah yang Allah Ta'ala sebut, bahawa gunung ni diangkat seperti awan ke atas mereka. Dan mereka sangka gunung tu akan menimpa mereka. Di saat itu Allah Ta'ala kata, ambillah Taurat ini, khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi, ingatlah apa yang ada di dalamnya, yakni baca, amal, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala buat sampai macam tu? Kerana degilnya Bani Israel. Li tamarrudihim, disebut dalam tafsir ni, raf'ut turi ala ru'usil yahud li tamarrudihim. Allah angkat gunung atas kepala mereka kerana mereka terlalu degil. Terlalu degil. Barulah lepas daripada tu, barulah dengar kata. Barulah dengar kata. Tu pun waktu nak pergi masuk ke dalam cerita ni, cerita kaum dia ni, akan ada satu lagi cerita waktu mereka nak masuk ke dalam Palestin tu. Maka ada satu lagi, ada lagi satu ancaman, di mana ada seorang orang alim lah, orang soleh, doa dia mustajab. Jadi kaum dia nak minta supaya dia doa kepada Allah biar Nabi Musa tak boleh masuk. Nanti kita baca cerita tu, ayat yang ke-175. Esok lah cerita tu, esok. Tapi nak sebutnya ni antara ancaman lah, ataupun Allah Ta'ala nak suruh kaum Nabi Musa ni pegang sungguh-sungguh dengan ajaran Nabi Musa AS. Dia rupa kita lah. Kita buat ancaman macam tu, ada bagi tsunami lah, gempa bumi lah. Tapi bila hilang tu tak ada, lupa dah. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala kata, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim, dan ingatlah wahai Muhammad ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat anak-anak Adam, min zuhurihim dzurriyyatahum, dari tulang belakang mereka, anak-anak mereka, dari tulang mereka, anak-anak mereka. Wa ashhadahum ala anfusihim, dan menjadikan mereka bersaksi terhadap diri mereka sendiri. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Qalu bala syahidna, mereka menjawab bahkan benar, bala,
Benar wahai Tuhan. Syahidna, kami menjadi saksi. Lalu Allah Ta'ala kata, ataqulu yawmal qiyamah, yang demikian itu supaya kamu tidak berkata pada hari kiamat, inna kunna an hadza ghafilin, sesungguhnya kami lalai, tidak diberi peringatan tentang hakikat tauhid ini. Baik, ayat ni muslimi dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang sangat penting. Dan ayat inilah yang menunjukkan asal usul kejadian kita sebagai manusia lahir dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Semua kita ni keturunan Nabi belaka. Orang kata dia ni Habib sebab dia keturunan Nabi. Kita kata kita pun Habib sebab keturunan Nabi. Dia kata Nabi mana? Nabi Adam. Kita pun keturunan Nabi juga, keturunan Nabi Adam. Macam mana Allah Ta'ala cipta kita dari keturunan Nabi Adam? Dan apa yang berlaku di alam roh saat Allah mengeluarkan anak cucu Nabi Adam dari sulbinya? Kata Allah Azza wa Jalla, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim, ketika kami menciptakan anak Adam daripada tulang belakang mereka, dari belakang mereka. Disebut dalam tafsir ini terdapat satu hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Satu hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dan juga riwayat Al-Imam Al-Hakim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma khalaqallahu Adam, apabila Allah telah menciptakan Nabi Adam, selesai cipta Nabi Adam alaihissalam, masaha zahrahu, Allah pun sapu di belakang dia, wasak di belakang dia, fasaqata min zahrihi kullu nasmatin, maka keluarlah daripada belakang Nabi Adam, tulang dia belakang ni, keluarlah daripadanya semua jiwa atau nyawa yang Allah nak ciptakan daripada zuriat keturunan dia. Semua dah ada belaka dah. Berbilion-bilion manusia anak cucu Nabi Adam ni, Allah Azza wa Jalla ada tetapkan. Waktu dia cipta Nabi Adam, dia keluarkan daripada sulbi, daripada belakang Nabi Adam, semua nyawa-nyawa yang dia akan cipta sampailah hari kiamat. Sampai hari kiamat. Wa ja'ala baina 'ainai kulli insanin minhum wabisan min nur, dan dia jadikan di antara dua mata setiap manusia cahaya atau sinar dari cahaya. Kemudian thumma aradahum ala Adam, Allah Ta'ala pun menunjukkan dia semua kepada Nabi Adam. Faqala ay rabbi man haula, Nabi Adam pun kata, ya Tuhan, siapa dia orang tu? Qala haula'i dzurriyyatuk, mereka itu adalah anak cucu kamu, zuriat keturunan kamu. Maknanya akan lahir daripada ni, selepas ni, inilah dia bilangan zuriatmu yang banyak, yang ramai. Hadis itu panjang lagi, sehinggalah Nabi Adam AS diperlihatkan kepada orang yang terakhir dari keturunan dia. Daripada awal sampai akhir, sampai terakhir pun diperlihatkan kepada Nabi Adam AS. Ni sehingga Nabi Adam AS kagum tengok lelaki tersebut. Dia tanya, siapa dia? Siapa dia ni ya Allah?
Allah Ta'ala kata, hadza rajulun min akhiril umam min dzurriyyatik. Ni orang yang terakhir dari kalangan umatmu, daripada keturunanmu. Wallahu ta'ala alam. Ni hadis ni riwayat al-Imam Tirmizi. Imam Tirmizi kata hadza hadithun hasanun sahih. Hadis ni hasan sahih, dan Imam Al-Hakim meriwayatkannya dalam Mustadrak, dan dia kata sahih ala syarti Muslim. Wallahu ta'ala alam. Tapi maknanya hadis ni menunjukkan, menguatkan lagi makna bahawa Allah Azza wa Jalla menciptakan anak Adam dari sulbinya, dari belakangnya. Dan di saat Allah keluarkan semua nyawa-nyawa tu, mereka ada satu perjanjian dengan Allah. Mereka ada satu perjanjian dengan Allah. Apa dia perjanjian mereka? Allah Ta'ala kata, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Mereka bersaksi, semua sekali hari itu bersaksi, bala syahidna, bahkan benar kami bersaksi bahawa engkaulah Tuhan kami. Tapi Allah juga kata, antaqulu yaumal qiyamah, supaya demikian itu, supaya kamu tidak berkata pada hari kiamat kelak, inna kunna an hadza ghafilin, sesungguhnya kami lalai tentang hakikat ini. Sampai akhirat kata ish tak ingat. Bukan ish tak ada dengan tangisan sekali lah. Ya Allah, kami tak ingat, kami lupa ke perjanjian ini. Allah Ta'ala sebut gitu. Ni manusia, dia lupa perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Padahal dalam satu hadis yang lain riwayat Imam Ahmad, juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahawa Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi berkata, yuqalu lirrajuli min ahli an-nari yaumal qiyamah, dikatakan kepada seorang lelaki dari ahli neraka pada hari kiamat. Orang lelaki masuk neraka, kemudian ditanya lelaki tersebut, ara'aita law kana laka ma 'alal ardi min syai'in akunta muftadiyan bih. Ditanya lelaki tersebut, kalau seandainya kamu ni ada semua harta perbendaharaan di muka bumi, harta bumi ni semua milik dia, kaya mana tak tahu. Kalau Bill Gates tu kaya dah, Mark Zuckerberg kaya juga. Semalam baru 7 jam kena hack, dah rugi 30 bilion. Maknanya kalau dia rugi baru 7 jam, untung berapa bilion dia punya untung. Kalau 7 jam tu rugi 7 bilion US, bersamaan lebih kurang 30 bilion Malaysia. Berapa banyaklah duit dia tak tahu. Tak apalah, kumpulkan kekayaan Jeff Bezos, kumpulkan kekayaan Mark Zuckerberg. Nak sebut payah ni. Kekayaan Bill Gates. Mari campur lagi kekayaan Rothschild. Carilah kekayaan harta dunia. Mari pula kekayaan Sultan Brunei. Cari pula kekayaan Sultan Arab Saudi, kekayaan Amir Dubai, Amir Emirates dan semua. Kumpul semua kekayaan ni ada pada seorang lelaki. Allah Ta'ala tanya dia, kalau seandainya kalau kamu ni ada seisi bumi dari harta, semua atas muka bumi ni milikmu kamu belaka,
akunta muftadiyan bih, nak tak kamu tebus diri kamu dengan semua tu daripada api neraka? Mana kamu tebus diri kamu dari api neraka dengan bayar semua harta benda kamu. Nak tak? Ditanya kepada lelaki ahli neraka. Apa dia jawab? Dia jawab, na'am, ya. Kalaulah dia ada seisi bumi dari harta, nescaya dia akan tebus diri dia daripada api neraka. Lalu Allah Ta'ala kata kepada dia, qad aradtu minka ahwana min dhalik. Aku dulu, waktu kamu hidup di dunia, aku tak minta banyak pun. Bukan minta seisi bumi daripada harta, tak. Aku minta sesuatu yang lebih mudah daripada perkara yang kamu sebut ni. Qad akhadtu alaika fi dhahri Adam, yang mana aku telah buat satu perjanjian dengan kamu semua sewaktu kamu keluar daripada sulbi Nabi Adam. Apa dia? Alla tusyrika bi syai'a, jangan kamu mensyirikkan aku dengan sesuatu. Yang tu je Allah minta. Yang tu ya Allah minta. Fa abaita illa an tusyrika bi, tapi kata Allah, kamu tak nak, melainkan kamu buat juga syirik kepadaku. Melainkan buat juga syirik. Inilah kata sampai hari akhirat dia kata kami lupa. Kami lupa. Lupa apa? Lupa perjanjian dengan Allah. Tapi hari ni Allah ingatkan kita. Siapa di kalangan kita yang ingat momen ni, dia ingat peristiwa ni, waktu dia berjanji dengan Allah? Ada siapa dah ingat? Tak ada orang ingat pun. Sebab apa? Sebab ini adalah ujian. Bila ujian ni, Allah Ta'ala lupakan semua yang berlaku sebelum daripada ni, melainkan Allah bagi tahu melalui jalan wahyu. Nak test manusia ni macam mana. Maka akhirnya Allah hidupkan manusia dalam keadaan suci, bersih, tidak ada maksiat, tidak ada apa pun. Tapi di dalam kehidupan dia, selama waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia kena berusaha menepati janjinya dengan Allah. Itu saja. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidak ada seorang pun anak yang lahir melainkan dia lahir di atas fitrah. Mana itulah keadaan dia yang Allah Azza wa Jalla ciptakan dia dan hidup di dunia. Sebelum ni ada perjanjian. Kita tak ingat, tapi Allah bagi tahu kita. Jadi mudah-mudahan kita semua sedar akan adanya perjanjian antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia perjanjian dia? Kamu kena sentiasa ingat bahawa Allah adalah Tuhan kamu dan jangan kamu syirik kepada Allah dengan sesuatu pun. Sehingga nak jaga hak tu Allahu Akbar. Perjanjian kita ni nak jaga yang tu. Saya kadang-kadang kita terfikir contoh dalam hidup ni sebuah perjalanan. Kalau kita pergi satu camp motivasi ke apa, dia akan bagi sebiji telur pegang sampai akhir. Siapa yang boleh jaga telur ni sampai akhir, maka dia berjaya. Dikira kategori berjaya. Manusia apa lagu tu juga. Cuma dia tak pegang telur, dia pegang akidah. Waktu Allah lahirkan dia, Allah bagi fitrah kat dia. Jadi kamu kena hidup atas muka bumi ni di atas fitrah Allah. Dan di saat kamu mati, Allah nak tengok agama ni daripada kamu. Gitulah keadaan kita.
Yang kita kena pegang sekarang ni ialah akidah kita, iman kita. Jangan sampai tercabut. Dan jangan sampai terlibat dengan kesyirikan. Syirik ni lah yang bahaya sekali. Banyak orang tak sedar tentang perkataan syirik. Perkataan syirik. Tak sedar. Siapa dia boleh kata, mungkin kita kata dia, tok guru dia ni, tok syekh dia ni boleh menghidupkan makhluk daripada gambar jadi makhluk betul. Ini khija Tuhan, khija Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang boleh kun fayakun. Kalau manusia boleh tunjuk keluar makhluk daripada gambar, sama ada dia pendusta ataupun dia ahli sihir. Ahli sihir itu dia nampak saja gitu, tapi sebenarnya realiti tak ada. Tapi kalau betul-betul keluar, ni tahap Tuhan ni. Jangan syirik kepada Allah. Syirik ni makna menduakan Allah dalam apa jua perkara yang Allah menjadi tunggal ataupun khusus bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan syirikkan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu. Okey? Tapi itulah manusia ni kena senantiasa lawan. Dalam hadis yang lain sahih Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, yaqulullahu, Allah Taala berfirman, inni khalaqtu ibadi hunafa, aku dah cipta hamba-hamba aku ni semuanya baik-baik belaka. Sebab dia orang dah janji dengan Allah dulu. Allah Taala cipta dah atas fitrah mereka. Okey? Tiba-tiba faja'athumus syaitan atau syayatin fajtalathum an dinihim, datang syaitan memasungkan mereka, memalingkan mereka dari agama mereka. Jadi disebabkan itu mereka pun mula tergelincir, tak ingat perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena ingat benda ni, jangan sampai kita lupa. Okey? Au taqulu innama asyraka abauna min qablu. Okey? Atau supaya kamu tidak mengatakan sesungguhnya ibu bapa kamilah yang melakukan syirik dahulu, sedang kami pula adalah keturunan mereka yang datang kemudian dari mereka. Dia mula salah kepada tok nenek dia. Kenapa kamu tak sembah Allah ni? Aku dulu ikut tok nenek aku. Innama asyraka abauna min qab. Nenek moyang kami dah buat syirik dah sebelum daripada ni. Wa kunna dzurriyyatan min ba'dim, kami ni ngikut-ngikut je. Dia kata apa? Afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Patutkah engkau wahai Tuhan hendak membinasakan kami disebabkan perbuatan orang-orang yang sesat itu? Dia berhujah seolah-olah dia nak persalahkan generasi awal, sedang yang salah diri dia sendiri. Kami ni anak cucu dia je, tok nenek buat mula-mula dia je buat, kami ikut je lah. Dan Allah Ta'ala kata, afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Mereka jawab lagi, oleh itu patutkah engkau wahai Tuhan kami hendak membinasakan kami disebabkan perbuatan orang-orang yang sesat itu. Dia mula menyalahkan orang lain dan dia mengadu kepada Allah. Takkanlah Allah Ta'ala nak binasakan kami disebabkan dosa orang-orang sebelum kami. Kami ni ngikut je. Ramailah jawapan lagu ni. Ramailah. Kami ni ikut je. Hak nenek moyang kita buat betul belaka dah. Jangan tanya lagi, betul belaka dah tu. Yakinnya dia dengan andaian mereka. Yakinnya dia dengan andaian mereka. Padahal setiap orang dipertanggungjawabkan atas dirinya sendiri. Tak boleh lepas. Tok nenek ni, ilmu tok nenek ni buat buah boleh. Apa ni? Tok nenek kita dulu kita ikut je lah. Buah boleh.
nampak selamat lah. Tapi sampai hari kiamat, sama ada tok nenek dia ke dia sendiri ke, siapa saja yang buat syirik kepada Allah akan dihumban ke dalam api neraka. Wal'iyadhu billah. Wal'iyadhu billah. Jadi jagalah fitrah yang Allah Ta'ala dah bagi kepada kita. Tetapkanlah iman kita di atas jalan yang Allah Ta'ala redai. Mudah-mudahan kita kembali kepada Allah dalam keadaan diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kadzalika nufassilul ayat, dan demikianlah kami menjelaskan bagi kamu ayat-ayat la'allahum yarji'un, dan supaya mereka kembali kepada kebenaran. Supaya mereka kembali kepada kebenaran. Baik. Jadi muslimi dan muslimat yang dirahmati Allah, itulah keadaan kita sebenar-benarnya. Realiti hidup hari ini sebenar-benarnya telah ada satu perjanjian antara kita dengan Allah. Cuma kita saja lupa. Di hari akhirat nanti kita kembali kepada Allah, Allah akan tanya balik akan inti perjanjian yang kita buat tu. Inti perjanjian yang kita buat. Kalau betul sebagaimana kita janji, alhamdulillah. Kalau tak betul sebagaimana kita janji, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi fitrah dah ada, tambah lagi dengan Quran yang turun, tambah lagi dengan Rasul yang menjelaskan, kemudian difahami oleh para sahabat dia, datang sampai kepada kita, maka itulah dia hujah Allah ke atas kita. Tak ada orang boleh berlepas diri daripadanya. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini kita berhenti awal sikit, takat tu yang kita baca hari ini, kerana watlu alaihim ayat 175 ni cerita dia panjang, berkaitan dengan seorang lelaki yang diberikan ilmu tetapi dia meninggalkannya, malah dia menggunakan anugerah Allah kepada apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cerita ni nama dia Bal'am bin Ba'ura. Aja dengan nama kan, Bal'am bin Ba'ura. Yang ni cerita dia, kita cerita besok hari macam mana dia ni telah buat sesuatu yang tak baik kepada Nabi Musa dan kaum dia, sehingga akhirnya dia walaupun asal orang beragama atau orang baik, tetapi dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah daripada itu. Baik, ayat tu kita baca, kemudian nantilah insya-Allah kita berhenti setakat tu dululah hari ni. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik dari kelemahan saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.